نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam sesi baca kitab Pak Sumit, Syekh Abdul Hamid bin Ismail Pak Sumit Kedah, seorang wali min awliya'illahi salihin. Macam mana kita tahu dia wali tak wali? Nombor satu, wali itu ada, tak boleh nafi. Siapa bilang tak ada wali, kafir. Pasal dalil ini semua daripada Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Ini kucing kita, namanya karsinam. Dia masuk, tak apa, main luar karsinam. Apa adalah wali-wali Allah Ta'ala tu tiada gementar bagi mereka dan tiada duka cita. Wali-wali ada. Siapa wali tak wali, hanya Johari mengenal Manikam. Kalau kita tak kenal, kita dengarlah cakap orang yang kenal. Ada orang yang kenal boleh kesan wali-wali, ada tanda-tandanya. Salah satu, mereka tu sangat-sangat dicinta oleh Allah. Mereka punya ratio banding dengan kita macam mana tahu? Bandingkan malam Lailatul Qadar, setahun berapa kali? Sekali. Berapa malaikat turun? Berjuta malaikat turun. Berjumpa kepada siapa? Berjumpa kepada berjuta manusia. Jabat. Yang ada ucap saja, yang ada dijabat. Yang ada Sayyidina Jibril yang menjabat. Oh, beruntungnya siapa dapat Lailatul Qadar. Setahun sekali dijabat oleh seorang malaikat. Betapa beruntungnya. Wali-wali bukan setahun sekali. Kalau Nabi, Allah dan malaikatnya selawat atasnya. Senantiasa yusalluna ala Nabi. Kalau para wali pulaknya, dia dicintai senantiasa. Kenapa? Mereka buat amal-amal nawafil yang banyak. Amal sunat. Tak nampak pun berapa rakaat dia punya sembahyang. Macam lebih kurang orang biasa je. Tak mesti yang nama amal tu amal zahir, amal kalbu, amal seru, amal insaf, amal mohon, amal renung pada Allah Ta'ala. Jauh lebih banyak pada kita. Sampai mereka dicintai oleh Allah. Sampai tahap mereka dicintai oleh Allah, maka berlakulah satu perkara yang besar. Iaitu apa? Allah akan seru kepada malaikat, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan bin fulan, taklah kau cinta kepadanya. Jibril cinta sama dia personally. Kemudian Jibril seru kepada isi langit, wahai sekalian ahli langit, Allah cinta kepada fulan-fulan, cintalah kau kepadanya. Ahli langit pun sambut, berjuta-juta malaikat untuk dia seorang. Kemudian disambut oleh ahli dunia. Maka siapa yang dapat cinta tu dapatlah, yang tak dapat cinta rugilah. Bermakna dia tak join Allah dan Jibril dan pada malaikatnya. Benci, anti saja. Benci dan anti saja Allah. Jadi kalau kita tunggu Lailatul Qadar setahun sekali, mereka senantiasa dicintai oleh Allah, Jibril, pada malaikat langit berjuta-juta untuk mereka seorang every moment. Banding macam mana nisbah mereka dengan kita. Di situ Syekh Abdul Qadir Jalani ada sebut dia. Kalau kau cinta kepada orang ahli maksiat, kau pasti akan bersuudzon terhadap orang-orang ahli taat. Kenapa? Dia berlawan. Kalau sampai dia orang ahli maksiat, kau tak nampak dia punya maksiat, kau close one eye. Sampai dia orang tak taat pada Allah Ta'ala, pada kau is nothing wrong. Jaga-jaga. Bukan setakat itu saja tau. Tak apalah, ini pun kawan saya, sahabat saya. Itu orang yang tak sepatutnya kau curahkan cinta, orang sepatutnya kau akan jadi benci. Na'udzubillah. Itu tak boleh tidak. Tak boleh tidak ya. Dia tak boleh. Tak apalah, saya dengan orang-orang alim, dengan kiai-kiai saya tak benci kok. Walaupun saya kawan dengan orang-orang yang kaki angkuh, sombong, semua gitu. Pasti kau akan suuzan. Macam mana kau dah suuzan, macam mana nak cinta pada wali? Macam mana nak iktiraf pada wali? Bila kau dengar nama dia saja, kau pasang question mark besar. Ya ke dia wali? Mana kau tahu dia wali? Allah. Jangan kata nak menganggapkan. Kau dengar saja orang sebut dia wali saja, kau dengar, iya ke? Kau dengar siapa nama Pak Sumit, kau dengar saja Habib Ali bin Jaafar, tak sop. Allah. Itu semua tu ya. Itu semua tu adalah bukan bibit-bibit. Itulah menunjukkan kita tak suka pada orang-orang ahli lah. Kerana kita dah suka kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 18. Nasihat guru ya. Betul ya? Bukti. Bukti orang-orang yang disayangi. 4 perkara yang mewujudkan kasih sayang ialah wajah ceria.
Perkara yang mewujudkan kasih sayang, ya, bukti orang sayang, wajah ceria. Jadi kalau dia ceria sebenarnya kita tu maknanya dia sayang lah. Kalau mukanya jenggureng aja, merengut aja, maknanya dia tak sayang lah. Ambilkan saya ni, nanti kalau pergi pasar saya kirimkan ni. Mukanya lain macam air mukanya. Tu maknanya dia tak suka lah. Dia tak sayang kita. Kita belum sebut dia dah tanya, Ustaz saya nak pergi pasar, nak pergi pekan, nak beli apa? Tak apa tu ceria. Tak apalah, kirimkan saya, tak banyak lah, cuma ayam 3 ekor, bayam 2 kilo, sama gitu, ikan kering dan cempedak dan itu. Boleh Ustaz, terima kasih. Lagi Ustaz, apa lagi? Tak apa Ustaz, Sanjul nak pergi ni. Ceria umpamanya. Allah, tu tanda dia sayang kita lah. Dia sayang kita, ya. Belum kau minta dia dah ready. Kemudian mencurahkan kebajikan. Tadi kita bilang sanggup mencurahkan kebajikan. Tu dia sayang dengan kita. Tanpa minta, dia sanggup, kita bilang, dengan tenaganya, tulang part keratnya. Yang ketiga, menyengajakan perdamaian. Kalau dia tersinggung sama kita tanpa dia tak ada singgung kita pun, dia tak ada tersentuh kita pun, tak tegur hati kita pun, minta maaf Manji, minta maaf, alamak jangan marah Manji, tak ada apa-apa, jangan marah Manji, tak sengaja, Allah tak ada apa-apa, jangan kecil hati Manji, Allah menyahaja pendamaian. Yang ada dia makin sakitkan hati kita, makin bawa bodoh. Dia tak sayang kau lah maknanya, ya. Dia tak sayang kau faham-faham sajalah. Baik, anak itik terdenang-denang, anak angsa dalam perahu. Kita asyik terkenang-kenang, orang tak suka, kita tak tahu. Rupa dia tak suka kita. Mukanya jenggureng kalau tengok kita. Pantang nak dirusahi sikit. Saya tak singgah sana, saya lalu sini saja. Ada aja dia punya nak ngelak dia. Allah, begitu, ya. Ketiga, meninggalkan kemunafikan. Itu tak pura-pura. Kalau kita salah, kita gitu, dia betulkan. Kalau ada yang tak patut pada kita, Manji jangan marah ya, saya cakap gini tu, tu ikhlas. Bukan semua dia jadi betul. Bukan semua dia betul, ya. Terbang-kembang dalam taman, hingga mari sarang wangi. Kalau hati dah berkenan, kentuk dia kau bilang wangi. Tak sampai begitu. Kalau busuk juga dia bilang. Dia perbaiki kita. Dengan dia perbaiki kita, hilang aib kita. Tak nampak, tak timbul jelek pada diri kita. Dia tidak munafik, dia tidak pura-pura. Kalau patut dia tegur, dia tegur. Patut dia betulkan. Dia tidak ada munafik. Dan kalau dia betulkan kita makin sayang. Sebab kita tahu dengan cinta, dengan ikhlas. Sebab kita kalau nak cakap dengan orang, ya. Sebelum kita cakap dengan orang, kita cakap dengan hati apa tau. Ngajar aja kita cakap dengan hati bahawasanya aku pandai, engkau bodoh, aku syekh, engkau murid. Orang tak akan ada standard. Kalau standard sudah gap tinggi, dia orang tak akan capai. Dia tak ada kecapai. Tapi kalau dengan gaya kita lagi, apalagi kalau marah gitu, tak boleh. Orang akan sambut sebagaimana hati kita. Macam pingpong lah. Orang main pingpong, orang main tenis. Kalau lontar tinggi, orang sambut tinggi. Kalau lontar rendah, orang sambut rendah. Begitu juga dalam percakapan kita. Kau curah dengan kasih sayang, orang akan sambut dengan kasih sayang. Itu para orang salih, dia tengok macam mana. Kadang-kadang dia marah, kita pun kita suka. Sebab sebelum dia marah, dia pasang saluran cinta dulu. Pasang saluran cinta, pasang saluran mahabbah, pasang saluran memuliakan kita. Sebab itu dia cakap kadang-kadang tengking kita tau. Tapi kita boleh terima. Allah, pasal apa? Dia pandai deliver. Dia pandai deliver, ya. Baik. Orang yang gembira dengan kebaikannya dan duka cita dengan keburukannya, maka dialah orang yang beriman, ya. Orang yang gembira dengan kebaikannya dan duka cita dengan keburukannya, maka dia adalah orang yang beriman. Kata Ali bin Talib, 4 perkara ini tanda kejahilan. Baik, gembira dengan kebaikannya, ya. Gembira tu bermakna bukan dia ujub, ya. Aku dah baik. Syukur, alhamdulillah. Bagaimana Sayyidina Ali bilanglah, pada hari yang aku tidak maksiat pada Allah Ta'ala, itu hari raya bagiku. Maknanya gembira, ya. Gembira. Bukan ujub, ya. Aku dah baik, aku dah sembahyang duha, aku dah begini. Bukan gembira gitu. Maknanya syukur. Alhamdulillah Allah yang gerakkan aku. Syukur. Alhamdulillah. Gembira dapat melakukan kebaikan. Kadang buat kejelekan yang ada orang makin seronok. Lepas buat maksiat, puas hatilah. Kalau tertinggal buat kebaikan, macam-macam alasan dia beri pada diri dia. Sikit aja. Tak apalah. Allah. Kalau tak dapat buat kebaikan, rasa ayem. Kalau buat maksiat, makin rasa tenteram. Itu tanda orang yang tidak ada orang yang adalah orang yang tanda-tanda orang tak beriman. Tak rasa gelo. Tak buat taat pada Allah Ta'ala. Getun jauh sekali. Gelo tu apa? Kecewa.
hampa. Getun, menyesal. Tidak buat sekali. Baik ya. Baik, kata Ali bin Abi Talib, 4 perkara dari tanda kejahilan. Subhanallah ya. Ini semuanya agak kita pernah terbaca ke, kita pernah tertukil. Tak pernah nasib baik Tok Syekh kita ni dia tukilkan, dia tuliskan. Jadi kita dapat panduan ya. Tanda kejahilan. Orang yang marah kepada orang yang tidak redha kepadanya. Kejahilan. Orang tak redha sama kita, orang tak suka sama kita. Tak boleh lah. Kita tak boleh paksa semua orang suka kepada kita. Macam mana kita pun tak suka kepada semua orang. Kita suka semua orang ke? Tidak kan? Kita tak boleh paksa semua orang. Dia dengan Nana dia macam sikit tau. Dengan Nana dia memang begitu. Tak apalah. Memang aku banyak silap. Memang aku banyak silap. Tak apalah. Maybe aku tak match dengan apa dia punya kriteria dia. I'm not good enough. Sudahlah. Ya. Kalau orang tak ada doa dengan dia, dia tak ada jengkel, tak ada apa, dia tarik diri. Kalau dia boleh berbaik, berbaik. Tak nak dia tarik diri, tak ada banyak cakap. Ya. Dia bilang, apa nak buat, dia tak suka sama saya. Takkan kita boleh paksa. Baik. Ya. Kalau orang tak reda, dia tak happy dengan orang tak reda dengan dia, itu namanya jahil. Jahil. Dia tak tahu bahawasanya orang tu bebas nak pilih dia suka siapa, tak suka. Jahil bahawasanya dia ni tidak sentiasa layak untuk disuka. Itu jahil namanya ya. Yang kedua, orang yang duduk kepada orang yang tidak mendekatinya. Begitu orang tak mendekatinya, kita bilang hidung tak mancung, kita sorong-sorong. Itu jahil. Tu honyok-honyok. Siapa ya yang tak mendekatinya? Tak maaf lah ya. Jangan marah lah ya. Kan orang tinggi-tinggi, orang-orang pakat besar ni bukan heran sangat dengan kita tau. Dia heran yang tinggi daripada dia terhonyok-honyok. Dia kalau nak jadi macam orang itu dengan kau, dia tak heran kau lah. Sebetulnya ya. Tapi kau itu honyok-honyok dengan dia, bukan main lagi. Salam pun kadang paling muka begitu ya. Tapi kau itu honyok-honyok, kau tu hulur-hulur tangan dengan dia. Dia belum jemput, kau dah tempah baju. Sebab dia tahu, kau tahu muslim-muslim sekian, dia mesti dijemput kau mantu ke apa. Dia belum jemput, kau dah tempah baju, bukan main. Kau punya tu honyok-honyok dengan dia, tapi dia betul dia tak heran kau. Tu orang jahil ya. Orang yang heran kau tak nak pula. Orang-orang alim, orang salih kan muliakan semua umat Rasulullah kan. Tu kau tak ada heran pula. Kita bilang ya, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Itu tanda jahil. Hidup itu namanya jahil. Istilah bilang terhonyok-honyok. Terhege-hege. Terhege-hege. Kadang-kadang aku tengok alhamdulillah. Kalau aku boleh cubit, tak nak cubit lah ya. Dengan orang tertentu sampai terbongkok-bongkok. Iya Tuhan. Dia punya cakap sampai tergoyang-goyang. Bukan main lagi. Dia punya biaya benar. Orang tu tengok dia semacam. Tak heran Allah. Kau nak dirasa heran, kau jumpa orang salih. Kau jumpa orang alim. Habib Omar bin Hafiz lah. Dulu Habib Ali bin Ja'far lah. Segala kiai-kiai kita lah yang meninggal. Kiai kita apa tu. Yang kita pergi tempatnya di Jawa. Siapa namanya? Kiai apa namanya? Yang meninggal lepas tu Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil. Oh Masya Allah. Itu tak rugi kau susah payah dengan dia. Tak rugi kau pernah lengah dengan dia. Allah dia punya gembira, dia punya ceria. Allah begitu dia punya menghargai. Kemudian saling berharap kepada orang yang tidak perlu kepadanya. Orang tak perlu kepadanya, dia mengharap kepada orang itu ya. Bertepuk sebelah tangan ya, bertepuk sebelah tangan. Dia bercakapkan perkara yang tidak sepatutnya, itu jahil. Perkara yang tak sepatutnya dia cakap, itu jahil namanya ya. Jahil semua begitu. Termasuk dalam syarahan sekali tau. Jangan marah ya. Kadang-kadang orang kasih tajuk lain, dia cakap tajuk lain tau. Sebab dia tak prepare tajuk tu. Bab tengah nak ngadap bulan Muharram, cerita yang sesuai. Tentang sejarah Nabi ke, ceritalah tentang apa kalender Islam ke, ceritalah tentang muhasabah diri ke, ya. Begitu ke apa yang patutlah. Cerita bab lain. Nanti dia kona cerita pada tajuk yang dia dah prepare. Allah, susah sikit begitu ya. Dululah kita masih muda, masih jadi apa pengacara forum ni semua kan. Kita sebelum forum ni bukan perkara mudah tau. Dia syarahan lain. Syarahan kau dah kasih tajuk sama pensyarah. Kemudian kau bilang, tuan syarah tajuk sekian. Dia cakaplah 1 jam, 2 jam, dia cakap. Monggo cikgu. Dia cakaplah 1, 2 jam, 2 jam, kau tak kisah. Tetapi kalau forum lain, kita nak ada tajuk tertentu. Pembangunan belia zaman kini serta cabarannya. Bermakna dia ada tajuk yang kau nak minta dia bincangkan. Dan dia orang ahli ilmu. Paling tidak kalau forum dah kasih suratnya tu 1 bulan awal. 1 bulan awal. Jadi dia boleh simak, dia boleh cari bahan apa semua forum ya. Nanti kita akan tanya, ada 2 panelis.
panelis, kadang-kadang 3 panelis, tengok waktunya. Taruhlah 2 panelis. Awak saya akan tanya bab ini, atau soalan ni, awak saya akan tanya bab ini, soalan ni. Dia punya kita kasih juga semua sama. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Pusingan pertama saya akan tanya panelis A sekian, saya akan tanya kemudian panelis B sekian. Pusingan kedua sekian soalannya. Jadi dia tahu, dia tak terjawab yang orang punya maudhu'. Tak terjawab orang punya maudhu' bagiannya semua. Nanti pengasihan penggolongan. Begitu. Yang paling kita tak suka sekali apa tahu? Pada hari forum tu sendiri baru dia buka envelope yang aku kasih tu. Jadi datang dalam file dia bukakan. Oh, ni surat ni nanti. Baru dia baca. Dia tak ada dia punya homework. Kita nak kau bincangkan. Ini bukan setakat memenuhi 1 jam, 2 jam. Acara kita bukan setakat menyeri majlis tau. Mengisi majlis dan memenuhi keperluan tau. Cakap nanti dia pusing, dia cakap bab lain. Yang kita kasih tajuk dia sentuh sikit aja. Diorang pandai kelecik, masuk gol lain. Gol aku kau tak masukkan. Alamak, gol lah. Begitu ya. Susah aku nak cakap. Cakap yang tidak sepatutnya. Daripada setinggi-tinggi tu, sampailah berbual antara kita. Di antara tak sepatutnya kita cakap apa? Hal orang. Tak patut cakap. Di antara yang kita tak patut cakap apa? Hal kita. Anak punya cucu, pintar. Anak punya anak, begini. Oh, begitu. Semua yang mengangkat diri kita sendiri, tak perlu. Peribadi. Gaduh dengan bini pun cerita orang semua. Begitu ya. Yang cakap tak sepatutnya. Apa lagi tak cakap sepatutnya? Dengan isteri. Ada benda yang kita tak patut cakap dengan isteri. Apa dia? Sedekah kita, simpanan kita dan gaji kita. Ya bang, gaji besar bang ya, di simpanan sampai 20,000 bang. Amboi, ya Allah, ajak makan angin. Sedekah. Kau sedekah jangan kasih tahu. Rasulullah tak Siti Fatimah ingat Nabi masih banyak pusaka. Lepas wafat Nabi, Siti Fatimah jumpa Sayyidina Abu Bakar minta. Dia ingat ada. Sebab dia tahu abahnya ada bahagian pada khumusul khumus. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dengar sini. Kami dengar ayahanda berkata, kami pada Nabi tidak dipustakai. Jadi harta Nabi tak dipustakai. Tambahan lagi, mari kita taksir. Harta Nabi, kebun tamar berekar-ekar, kambing beribu-ribu, onta, emas berkati-kati. Semua khumusul khumus. Mana pergi? Nabi wafat pun, ini benda dah pergi tempat sekian, ini benda dah wakaf sekian, ini benda dah hibah sekian, ini benda dah infak sekian. Penghabisannya, utang Nabi, baju besi Nabi pun dalam gadaian. Jadi Siti Fatimah pun tak tahu bapaknya. Tak diberi tahu pun sedekahnya berapa, dermanya berapa. Kalau kau kasih tahu tu, tanda kau jahil. Kau tanda kau minta bini kau, tanda kau nak bini kau minta belanja besok. Baik kau simpen. Jangan kasih tahu. Jangan kau kasih tahu. Semua begitu ya. Jangan kasih tahu. Di antaranya lagi apa? Jangan kasih tahu. Ini orang yang perkataan yang tak perlu cakap lah. Jangan tak perlu cakap. Nak kahwin lagi. Tak ada mana dia nak boleh approve punya. Dia ngamuk tak jadi. Ini bagi orang yang layak lah. Lapor qadi, saya nak kahwin tapi sekarang tak ada, tidak lah. Kena minta sign dia kan. Minta sign dia tu minta bermakna dia suami yang betul-betul okey lah. Maknanya ya. Taruhlah negeri yang ada setengah negeri undang-undangnya. Kau Singapura semua kena minta tanya isteri punya approval. Semua. Malaysia dah tentu juga kan. Kalau macam negeri macam Hadramaut semua kan. Tak payah tanya isteri. Hak mutlak suami. Aku jangan kasih tahu. Dia gaduh, dia menjigit, kau tak jadi kahwin. Kahwin. Jigit juga. Biar jigit after tak apa. Before tak jadi. Begitu, satu. Satu lagi, jangan bilang apa. Kalau pindah dengan anak perempuan orang, kau jangan bilang, nanti lepas kahwin saya ajak pindah ya. Pindah mana? Pindah Yugoslavia. Tak ada mana mak dia nak terima pinang. Dah jadi bini kau pandai-pandai lah. Dia tak boleh tidak. Dan berdosa kalau dilarang. Contoh, Nabi Syuaib. Anaknya dikahwinkan dengan Nabi Musa. Dia bawa pindah tak? Bawa pindah isterinya. Tak ada bilang, dah kahwin saya bawa pindah pak Tak ada mana dia nak terima pinang. Begitu ya. Dan isteri kena ikut suami. Dia bilang tak pindah sekalipun. Kena pindah juga. Kalau dia bilang pindah sekalipun, tak pindah juga. Serah pada Allah Ta'ala. Semua itu benda yang, lagi benda apa yang kita tak usah bincangkan. Benda future sangat. Besok engkau hidup ke tidak? Apa lagi tentang, nanti kita adakan seminar untuk menyediakan payung sebelum hujan. Macam mana nak siapkan duit? Itu gini. Hujan ke nombor satu? Nombor satu, kau jumpa hari esok ke tidak? Kalau hujan, tak hujan. Kemudian kalau kau jumpa pun, hujan, tak hujan pun kau tak tahu. Dan kau mana tahu payung kau tu memadai untuk hujannya.
kau tak, orang terlampau menyediakan payung sebelum hujan, tak gerimis pun dia basah kuyup. Dia dihujani oleh payungnya. Tetapi orang yang serah kepada Allah Ta'ala, walau apa berlaku pun dia akan tenang juga. Dia dilindungi dan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Itu semua perkara-perkara yang tak sepatutnya dicakapkan. Yang ada dia sendiri cerita sama orang, ada bikin seminar lagi. Kita bincang itu semua 10 tahun akan datang. Allah, 5 tahun akan datang. Kau hidup ke tidak? Allah. Ya. Pernah saya ditanya oleh satu badan yang tertentu, dalam tempoh 5 tahun, apa awak pandang diri awak? Awak kepingin nak jadi apa? Kita akan make your dream come true. Kalau kepingin nak jadi jawatan sekian, kita boleh hantarkan ada kursus ke apa yang boleh masuk kursus tu. Kita dengar terperanjat. Astaghfirullahalazim, 5 tahun dia cakap, 5 hari anak tak tahu boleh hidup ke tidak. Itu benda yang tak patut cakapkan. Itu cakap semua tu cakap yang tu. Mana anak tahu anak hidup tak hidup 5 tahun, 5 hari pun anak tak tahu hidup tak hidup. Dia bilang, okeylah kalau hidup macam mana? Kalau hidup anak nak jadi orang ibadat, kalau anak mati anak minta anak tak kena susuk kubur. Nanti boleh jadikan. Boleh make that my dream come true. That is my dream. Okeylah teruslah kita nak sambung kursus ke tidak. Cakap lagi tu. Ini cakap benda yang kita nak sambung belajar ke tidak, nak ambil kursus, ambil course, kita boleh kasih beasiswa, kasih apa. Saya nak belajar Hadramaut. Tak bayar pula, tak kasih pula. Suka tingkau lah. Begitu. Kadang itu semua cakap yang tak perlu dicakapkan. Termasuk perkara tak dicakapkan. Dari sekecil-kecil bual-bual antara kita sama kita, sampai perkara-perkara besar, bab interview, bab seminar. Cakap ya benar. How to be a millionaire. Itu pun tu perlu cakap tak? Tak perlu pun be a millionaire. Kau cakapkan semua tu adalah cakap yang sia-sia. Baik. Hatimu adalah tempat rahsiamu. Betul ya? Jangan dikeluarkan ya semuanya. Apa yang di hati. Lepas itu di antara yang sebab orang perempuan banyak masuk neraka. Hatinya di mulut. Orang lelaki mulutnya di hati. Apanya yang patut dia cakap. Dia simpan. Dia diam. Dia pun diam. Tahu dah ada anak besar dengan isteri bini. Boleh tak tahu. Dia boleh punya pandai makan, pandai simpan. Itu orang lelaki. Perempuan mulutnya di hati. Perempuan hatinya di mulut. Apa dia rasa cakap. Teruk makan kuih je, tak sedap Apa dalam rahsia hati? Termasuk juga yang warid-warid daripada Allah Ta'ala. Daripada serendah-rendah kita bilang, suka tak suka kita jangan komen. Sampai setinggi-tingginya apa yang warid daripada Allah Ta'ala rahsia. Faham kau terhadap orang. Kadang-kadang kita tengok orang, kita faham begini-begini. Anak nampak inti beginilah. Dari pandangan anak inti begini-begini. Jangan. Kadang-kadang pandangan kau salah. Kadang-kadang pandangan kau betul pun itu rahsia dari Allah. You adjust behind the scene. You adjust secara rohani. Tetapi jangan sebutkan. Sebab tu yang nama wali-wali simpan rahsia. Mereka tak sebut macam-macam semua dalam hati. Apabila seorang menyebarkan rahsianya dengan lidahnya dan dia mencela orang lain kerananya, maka dia adalah orang yang bodoh. Pasal kau sendiri bocor. Kau sendiri tak tahu simpan rahsiamu. Kemudian jangan bilang orang ya. Kau sendiri dah bilang orang. Takkan orang tak bilang orang. Kau sendiri tak tahu jaga rahsia dirimu. Amanah yang Allah Ta'ala beri. Kau dah bilang orang, takkan orang tak bilang orang. Jadi kau tak nak orang bilang orang, kau jangan bilang orang. Orang takkan bilang orang. Kau bilanglah beruk. Kau bilanglah papan ke dinding ke. Dia takkan bilang orang. Sedang cakap, kalau kau cakap dengan beruk, dengan dinding, tak betul kan? Sekarang, kau jangan cakap kecuali pada dirimu sendiri. Ya? Apa yang kau cakap dengan orang, pasti bocor. Kenapa? Bocor pertama daripadamu. Kalau dah bocor, akan senang bocor. Amanah ya, jangan situ orang tahu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Sekarang juga yang orang apa-apa semua, dia punya kabaran kala-kala CNN. Begitu dia dapat. Jadi kalau orang sudah bocorkan rahsia dia sendiri, kemudian dia bilang sama orang, ini tak amanah nak bilang, jangan bilang orang, disampaikan. The first tak amanah hilang kau. Kau tak amanah pada dirimu sendiri. Rahsiamu kau pergi dijejerkan. Disebar-sebar luaskan ya. Apabila sempit jiwa seorang oleh rahsianya sendiri, maka jiwa yang disampaikan rahsianya lagilah sempit. Kalau kau tak boleh simpan, badan kau sempit sangat sampai kau kena keluarkan, orang lain lagi tak kuasa nak menjagakan. The best to keep a secret is not to mention to anyone that secret. To make it a real secret. Jadikanlah secret yang betul, rahsia yang betul antaramu dengan Tuhan. Tak bocor. Tak bocor ya. Tapi Allah Ta'ala ni maha agung tu.
Orang salih ni mereka secret terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Macam-macam. Kalau setiap hari yang mereka dapat daripada Allah Ta'ala tu berpeti-peti. Setiap hari yang mereka hantar kepada Allah Ta'ala pun berpeti-peti. Tapi mereka tak khabar dengan orang, mereka tidak ada. Tapi Allah kadang-kadang, Allah nak muliakan setengah-setengah hamba, Allah pernampakkan. Salah satu daripada tanda-tandanya, tanda ibadatnya, tanda takwanya, terpancar pada wajahnya. Terpancar pada kabul doanya. Kadang terpancar pada cakapannya. Dia tercakap satu perkara, dia buat bahasa betul-betul besok berlaku perkara sebiji macam dia cakap. Allah Ta'ala bukakan zahirnya. Allah Ta'ala bukakan pada zahirnya apa yang ada pada batinnya. Dianya tak buka. Dia tak buka. Kadang Allah nampakkan orang dalam mimpinya tentang fulan-fulan. Dia tak cerita orang. Dia tahu, saya nampak awak tahu dalam mimpi begini-begini. Alamak, Allah Ta'ala nampakkan. Yang nampak pulanya, kadang-kadang bukan orang sembarang. Orang-orang yang kita bilang, tak boleh nak dinafikan lah segala apa alamat yang dia dapat tu semua. Tu orang apa, dia ni tak buka. Allah nak buka, Allah buka. Dia jangan buka. Sampai apa-apa, jangan buka. Lepas tu orang-orang salih kadang-kadang suruh kita beramal, kau buat. Ada rahsia besar di sebalik suruh kau. Ada rahsia besar di sebalik itu. Dan apabila dia suruh kau tu adalah dengan approval daripada Allah Ta'ala. Dan apabila approval dengan Allah Ta'ala, bermakna ada pangkat yang menunggu kau. Dia tak sebut. Dan dengan dia suruh kau, bermakna dia sendiri sudah mengalami macam-macam dengan apa yang disuruh kau. Bacalah, saya dapat ini sebab saya dah mengalami begini. Itu namanya ubat sakit lutut. Pakai ubat ini, lutut anda sakit. Saya pakai 3 hari lang sakit lutut. Tu ubat sakit lutut tak apa kau cakap. Kau buka rahsianya. Perkara-perkara rohani, kalau kau rasa perlu nak ajak orang, ajak aja. Fulan buat ini, fulan buat ni. Tanpa kau perlu bilang, semenjak saya buat, saya dapat ini cara ilham begini, cara begini. Jangan. Kau share saja ya. Share saja. Macam kau dah bikinkan kuih keria, kau kasih orang makan saja. Nanti bila makan, dia tahulah manisnya, tahulah lembutnya, tahulah enaknya. Dan kalau dia mendalami, dia akan belajar macam cara buatnya. Dan pantang larang daripada rosaknya. Kau tak payah sebut. Ini keria begini, saya belajar ini pusaka daripada gini. Tak perlu. Kau serve saja. Kalau ada bahagian dia akan mempelopori sendiri sampai dia sendiri boleh menghasilkan kuih keria itu sendiri. Ya? Kau kasih saja. Tak payah kau sebutkan detail-detailnya semua. Kadang makin kau sebut detail, makin bilang, alamak susahnya. Makin dia tak minat. Tanpa kau tidak, kau sebut, kau kasih saja, jemput makan. Dah. Nanti dia tahu makan begitu ya. Sebabnya dia sebalik jemput makan tu, apa benda yang kau makan, apa khasiat kau dapat kau makan. Macam mana aku dapat ilmu tentang ini makan. Semua tu banyak rahsianya. Kita buat dengan husnuzan, rahsia dia mengalir pada kita. Begitu ya. Keadaan hati. Di antaranya ni, Pak Sumit ni, kita dengar kawan kita bilang. Dia orangnya, orang lama. Dia prihatin tentang bahasa. Kita pun tengok, kadang orang bahasa asal boleh. Jangan. Di antara yang Pak Sumit dengar kalau orang cakap, ini tak betul. Apabila orang berkata, orang-orang sekarang, orang-orang utara, orang-orang tu bukan patut sebut mereka. Orang-orang tu apa tahu? Scarecrow kat tengah sawah tu. Itu orang-orang. Orang-orang bersikap begini sekarang ni. Setelah aku dari dulu orang-orang memang tak ada sikap. Jadi aku sebut orang-orang. Itu mereka. Satu lagi kita sebut. Kawan-kawan kalau dijemput tampil kau cakap tentang perkataan para tu kau nak kena jaga. Jadi kita potong cakap sikit lah. Para guru. Kalau sebut para guru, tak sebut para guru-guru pun. Sebab para guru bermakna guru-guru. Maka jadilah para guru. Para tuan-tuan haji. Maknanya tuan haji. Kalau tak sebut para tuan-tuan haji. Itu dah ada dalam bahasa sebut sebagai redundant. Lebihan yang tak diperlukan. Kalau buat karangan, walau tak potong markah tapi tak tambah markah. Baik. Satu lagi, paling tak sebelum pada-pada. Pada-pada haji, pada-pada guru. Pada-pada tu untuk kau taruh barang. Jadi ni pada-pada haji, pada-pada guru, pada-pada ini. Tak boleh.
Perkataan pada-pada dah lain makna. Perkataan pada-pada dah lain makna, ya. Para guru bermakna guru-guru. Para tuan haji bermakna tuan-tuan haji. Untuk meringkaskan cakap. Kalau sebut pada tuan-tuan haji, pada guru-guru pun kita ada redundant, ada terlebih. Kalau sebut pada guru. Ini pada-pada untuk taruh guru, susun guru atasnya. Pada-pada kawan. Itu ni pada-pada untuk taruh kawan. Begitu, ya. Itu pada-pada. Lain makna. Di antara setengah tempat kita tengok, masuk aku tengok, tolong harap susun selipar anda di atas pada-pada yang disediakan. Betul tak? Tak faham, ya? Sebut bahasa sedikit lah. Susun tu gini, atur tu gini. Kalau susun atas pada-pada, maknanya kasut aku taruh bawah, kasut kau taruh atas pada-pada. Susun kasut anda atas pada-pada. Kalau dah ada pada-pada, kau letak kasut anda di pada-pada. Dah pada-pada lah tempat menyusun. Pada-pada tempat menyusun. Maka kau tak perlu pakai pada-pada, kalau sudah taruh pada-pada, kau tak perlu pakai perkataan susun lagi. Sebab pada-pada ialah tempat menyusun kasut. Letak kasut anda di pada-pada, harap letak kasut anda di pada-pada yang disediakan. Bermakna, tersusun indah dengan pada-pada ini. Tersusun rapi dengan pada-pada ini. Kalau anda taruh, harap susun kasut anda di atas pada-pada. Maknanya atas pada-pada tu kau kena susun kasut. Kaki kiri punya, kaki kanan punya. Kau punya, aku punya lagi. Itu namanya susun kasut atas pada-pada. Susun kasut atas pada-pada. Tak berdosa lah. Tak berdosa. Makruh pun tidak. Cuma penggunaan bahasanya itu saja, ya. Penggunaan bahasa saja. Tak maaf kita sebut. Pak Sumit ni, dia orang lama. Dia jaga tentang tata bahasa, ya. Jadi kalau kita salah sebut tu, tak sedut. Itu minta maaf, sini banyak cikgu-cikgu, orang-orang ahli bahasa lagi kita sebutkan begitu, ya. Semua tu kalau kita dengar, kurang tersusun lah. Kurang tersusun, ya. Hidupnya hati oleh petunjuk. Betul. Kalau kau nak hati hidup, hati ni raja segala anggota kita. Hati akan segar. Akal hati, dia raja segala anggota. Di antara anggota yang paling dapat kesan apabila hati hidup ialah akal. Hati hidup dengan petunjuk, dengan iman, dengan belajar, dengan ilmu. Akal akan cerdas, akan terima positif. Akal akan berani takwa, akan sanggup face challenge, menghadapi segala cabaran. Akal. Kalau hati hidup. Kalau hatinya mati, maka segala anggota lain pun jadi lembik. Akal pun jadi penakut. Apa-apa worry, apa-apa bimbang, apa-apa tak sanggup, apa-apa kecewa, jadi pondan. Jadi dia tak sihat, hati. Hati hidup dengan petunjuk, mati dengan kesesatan. Begitu, ya. Sihat hati, sebelum seluruh anggota sihat, termasuk akal pun jadi sihat. Rosak hati, akal pun jadi tak sihat. Akal pun akan jadi tak sihat. Hati, ya. Dan matinya oleh kesesatan. Apabila sesat, matilah semuanya, ya. Dan sihatnya hati dengan bersuci dan menyucikannya. Dan sakitnya hati dengan kekotoran dan kekejian. Betul, ya. Segala dosa membuat hati kita menjadi sakit, ya. Menjadi rosak, ya. Dan sedarnya hati dengan zikrullah. Dan tidurnya hati kerana kelalaian terhadap Allah. Betul, ya. Kalau dah tidur, ia boleh ngelindur. Kalau dah ngelindur, boleh girapen. Tahu? Ngelindur tu ngigau. Orang boleh bilang. Girapen tu histeria. Begitu, ya. Histeria, girapen, ya. Jadi, sedarnya hati dengan zikrullah. Tidurnya hati kerana kelalaian terhadap Allah. Itu yang kita bincang sama maulid lepas. Hati jangan biang lalai. Kalau hati lalai boleh dianggap macam-macam penyakit. Maksiat dia akan suka. Benda baik dia tak suka. Orang jahat dia akan suka. Orang baik dia akan tak suka. Kemudian hati kalau lalai, penyakit hati sendiri akan datang. Walau dia tak buat apa-apa pun. Ujub, riak, takabur, rasa aman daripada murka Allah. Rasa aman daripada murka Allah tu adalah penyakit hati besar, ya. Tak takut kalau dia azab. Tak rasa hari ini dia rugi tak buat pahala. Tak rasa dia bersalah dengan terbuat dosa.
Allah. Tu semua kalau hati terbit pada hati yang lalai ya. Semua yang baik-baik punya sifat-sifat perasaan hati tak akan timbul. Semua yang negatif akan timbul. Semua akan timbul. Bermula daripada hati yang lalai. Tak ingat Allah. Ingatnya benda apa? Benda-benda apa selain Allah. Banyak pulaknya. Maka pemikiran yang sedemikian itu akan menjadi alas bagi segala pemikiran-pemikiran yang jahat. Mula dalam otaknya timbul perkara lucah. Mula timbul otaknya perkara dengki. Mula timbul kerana hatinya lalai ya. Hatinya lalai. Sebab tu tak dikasih kita lalai hafal ya. Kena hafal. Hafal kitab, hafal syabil. Nanti disuruh developkan gurunya kalau belajar fiqh lagi. Kalau begini macam mana masalah? Kalau begini macam mana? Jadi hatinya fikir. Hati yang padat dengan hafalan, hati yang ada riadah dengan berfikir, hati itu tak akan lalai. Dah fiqh dia tak belajar, perkara-perkara bab ini, fasal ini. Kemudian hatinya tak diisi, ya lalai ajalah. Benda-benda kosong masuk dalam hatinya ya. Berkata Imam Ali radhiyallahu an, apabila dunia diterima oleh seseorang, artinya dipinjamkan kepadanya kebaikan yang bukan miliknya. Jika ditarik daripadanya dunia, artinya dicabut darinya kebaikan yang bukan miliknya. Ya, baik. Apabila dunia diterima oleh seorang, artinya dipinjamkan kepadanya kebaikan yang bukan miliknya. Apabila kau dapat dunia, kau tahu yang kau dapat adalah sementara. Kalau orang kasih engkau barang lah ya. Macam kita lah ni. Kalau orang kasih epok-epok ke, orang kasih kuih dadar tu, dia kasih kita ke ataupun dia pinjamkan? Dia kasih. Makanlah. Tapi kalau orang kasih kita JCB namanya, ada korek tu. Itu dia kasih kau, kita pinjamkan. Dia pinjamkan. Dia pinjamkan. Kecangkul lah dia pun agaknya. Dia kata apa? Bang, nak pakai cangkul bang. Ni kasih. Itu kasih ke pinjam agaknya? Pinjam. Jadi kau tengok apa benda yang datang pada kau. Ada yang diberi. Kalau berilmu, itu diberi. Rezeki yang sikit tu, yang keperluan, itu diberi. Yang lebih semua pinjam. Jadi kau dapat rumah besar, kau sign grant. Kau jangan lupa. Grant hak milik anda. 999 years. Sign. Kau jangan lupa. Kau kena pasang di situ sendiri. Pinjaman. Kereta. Pinjaman. Pakaian. Pinjaman. Isteri. Pinjaman. Anak. Pinjaman. Semuanya pinjaman. Engkau sendiri pinjaman untuk mereka. Mereka pinjaman untuk engkau. Jadi kalau kau diberi dunia, kau kena sign di bawahnya situ. Pinjaman. Kalau kau dapat duit, kau pergi bank. Tengok akaun saya berapa. Boleh update. Buku. Cik. Oh, duit anda simpanan anda ada 15,000. Wah. Kau kena taruh di situ. Pinjaman. Pasti akan diambil balik. Akan disalurkan Allah Ta'ala kepada siapa yang patut. Paling tidak pusaka anak kau. Baik. Jadi kau bukan pemiliknya ya. Kalau bukan pemiliknya, bila-bila boleh ambil balik tak? Sebab tu orang-orang salih ni hatinya redha. Kadang-kadang mereka diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Apabila lenyap dunia ataupun lenyap mereka pada dunia, mereka tak heran. Pasal dari awal ketika mereka terima, mereka dah tahu ini adalah pinjaman saja ya. Jika ditarik daripadanya dunia, artinya dicabut darinya kebaikan yang bukan miliknya. Kalau nak ambil balik, Tuhan punya ambil balik lah. Bagaimana seorang wanita zaman Nabi, suaminya balik, diladen suaminya, dikasih makan bersama dengan suaminya, dan bersatu dengan suaminya, baru dia bilang, bang, saya nak tanya, kalau orang pinjamkan kita barang, tuannya ambil balik, agaknya kita boleh jengkel tak ya? Tuan jengkel, tuannya punya harap cikok kok jengkel, ya balikkan. Betulnya nak kasih tahu bang, anak kita yang kecil itu mati bang, tuan punya ambil balik. Kau tak bilang aku anak mati sampai balik, aku dah makan, dah rehat, dah tidur sama dengan apa semua. Dia ngadu sama Rasulullah. Rasulullah doakan. Daripada yang dia bersama isteri dia tu, isteri dia bunting, dapat anak soleh belaka semuanya. Begitu Allah Ta'ala gantikan yang baik. Itu isteri yang salihah. Segala. Jadi apabila diambil oleh Allah Ta'ala, pinjaman. Kadang Allah Ta'ala pinjamkan sikit, kadang Allah Ta'ala pinjamkan banyak. Kadang ada orang dipinjamkan, dia kaup. Yang ada orang pinjam, dia tahu benda pinjam. Dia pakai baik-baik, dia tahu satu hari dia akan pulangkan balik. Seperti Imam Abu Yazid Bustami. Allah kasih pinjamkan dia macam-macam dalam dunia. Kekayaan, kemewahan. Tapi masih hayatnya saja dia dah tak herankan itu.
Apalagi lepas menghadap kematiannya, ya. Hendaklah kamu berhati-hati dari orang yang dermawan apabila engkau hinakannya, dan daripada orang yang berakal daripada engkau mencercanya, dan daripada orang yang cela apabila engkau memuliakannya, dan daripada yang bodoh apabila engkau bergurau dengannya. Baik. Ini kau kena hati-hati. Iaitu apa? Orang dermawan apabila engkau menghinakannya. Jangan, ya. Orang dermawan dijanjikan Allah Ta'ala. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Kau hinakan dia. Bermakna kau hinakan Allah, kau hinakan syurga, kau muliakan neraka. Bermakna kau hinakan Allah, kau hinakan seluruh manusia, dan kau hinakan syurga, kau muliakan neraka. Orang dermawan, kau jangan sampai menghinakan dia. Kemudian, orang dermawan tu mulia. Orang dermawan mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada tinggi dalam masyarakat pun, ya. Daripada orang berakal, engkau mencercanya. Orang berakal kau cerca tu nampaknya kau yang tak ada akal. Orang berakal kau cerca. Dia ni kok begini, kau komen fikiran dia semua. Nampak kebodohan. Siapa pun, ya. Kalau kita nak cakap, ini kok gini, ini kok gini. Cakapan anda ni susah orang nak faham begini-gini. Maknanya kau yang cetek. Orang lain kau boleh faham kok. Dia ni cakap dengan akal dia. Dia cakap kepada orang berakal. Apabila kau komen, menunjukkan kau tak berakal. Bikin kuih koci aja. Kenapa sebutkan kuih koci? Ini kan begini, kan tak begini, tak begini. Kuih koci pun kau tak faham. Berapa banyak orang kuih koci faham? Faham makannya, faham sedapnya, tahu istimewanya. Buatnya pun orang tahu. Apa aku cakap apabila aku sebut tentang kuih koci, aku hidangkan kuih koci, banyak yang boleh. Maknanya kau tak faham, kenapa kuih koci? Kenapa gini? Ini buat orang bingung ni kuih koci. Buat orang itu. Maknanya kau kuih koci pun kau tak faham. Yang nampak asal kebodohan diri kita kalau kita komen yang bendanya sepatut kita faham. Kalau orang macam-macam cakap sangat bilang, benda itu pun awak tak faham. Banyak orang lain faham. Kan banyak gitu kan orang cakap. Bahasa Singaporenya sochim. Sochim tu makna cakapnya orang bilang of next level. Tu you punya sini tu level. Orang tak faham. Kau yang tak faham, orang ni semua faham. Macam Wahabi. Dia kalau bilang kenapa Nabi naik Mi'raj jumpa Allah? Tak ada jawapan lain. Kerana Allah di atas lah. Kau tidak kenapa Nabi susah payah. Geblek. Kita bilang. Pasal itulah tempat Sayyidina Muhammad. Allah tak bertempat. Itulah tempat kedudukan Sayyidina Muhammad, kemuliaan. Nama dia nak muliakan Nabi tidak. Tapi dia bilang Allah bertempat, ya. Kan bodoh tu namanya. Macam mana gitu? Bagaimana kita boleh faham Nabi disuruh naik kalau bukan kerana Tuhan di atas? Engkau, ya. Orang jumpa engkau di ofis pasal kau di ofis. Orang nak jumpa kau di kebun pasal kau di kebun. Allah tak macam kau. Habis cerita. Susah nak faham. Dan itu pun kau tak faham. Pasal itulah kedudukan Rasulullah. Itulah stesen Allah Ta'ala letakkan Rasulullah. Allah Ta'ala letakkan stesen untuk kita sembahyang Jumaat di dalam masjid. Allah Ta'ala letakkan stesen untuk kita tawaf di Kaabah. Allah Ta'ala letakkan stesen kita berwukuf di Arafah. Allah Ta'ala letakkan stesen untuk berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah letakkan stesen untuk Nabi Muhammad dijumpa kepada Tuhannya ketika Nabi Muhammadnya di tempat paling tinggi. Allahnya tak bertempat. Begitu, ya. Itu dia tak faham. Jadi dia tak faham, akalnya cetek. Dia tak faham, ya. Dia apa? Orang yang berakal jangan kau mencercanya. Kalau kau cerca menunjukkan kau yang tak faham. Kau yang apa? Kita bilang tadi? Geblek. Dia goblok, bodoh. Tapi kalau nak sebutkan orang, kau sebut goblok tu kurang impactnya. Geblek. Tu betul-betul. Kok geblek arwah bapak kau. Semua kita macam mana kita faham, kita pernah kena sebut begitu. Kau tak faham sikit, maknanya geblek. Tak faham lagi, kampleng. Begitu, ya. Baik. Dan daripada orang yang cela apabila engkau memuliakannya. Jangan, ya. Kalau perlu memuliakannya pun, setakat kadar perlunya saja. Orang yang cela, tak takwa kepada Allah, kau tak cukup kau kasih dia nama macam-macam title kau susunkan untuk dia semua tu. Hati-hati. Tak sesuai. Makin dia merasa dia tinggi, dia besar, dia tinggi, dia besar. Tapi dia good for nothing. Allah.
Kau orang yang cela, kau terlampau memuliakan sangat. Biasa sudahlah. Jangan terlampau-lampau sangat. Memang semua orang kita kena muliakan. Kita panggil encik, saudara, tuan. Semua kita kena panggil. Tapi jangan sampai over yang dia patutnya tu semua, ya. Habis kalau memang betul orang-orang yang tak layak memang dimuliakan oleh orang ramai. Macam mana? Jangan campur gaul dengan orang begini. Jadi kau tak perlu nak memuliakan dia. Istilahnya kau tak perlu nak terhonyok-honyok dengan dia. Tak perlu nak tertunduk-tunduk dengan dia. Dan apabila orang yang bodoh, engkau pula bergurau dengan dia. Orang bodoh kau jangan gurau. Kau gurau dia akan betul. Kau betul dia akan gurau. Kau gurau. Dia akan betul. Ya ke? Ya ke? Alah, cemasnya, paniknya. Tak faham dia. Kau bercakap betul, dia ingatkan kau gurau. Begini-begini, ketawa, senyum. Kita bilang pakai capal Nabi. Ini adalah kerana kita muliakan Rasulullah. Gitu. Dia ingatkan kalau kita gurau dengan dia, dia ketawakan. Ingat je kalau kalau nak masuk bicara ke apa semua, nak ronding, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali, ya. Kalau orang bodoh, kau bergurau dengan dia, dia akan betul. Kau cakap betul, dia akan gurau. Ya ke? Baca 19 kali aja boleh betul ke? Pandai awak ni buat gurau lah. Gurau! Alamak. Aku cakap betul-betul, kau bilang gurau pulanya. Begitu. Dengan orang bodoh, kau jangan buat gurau. Kau punya gurau, dia akan betul. Kau punya betul, dia akan gurau. Dia akan gurau. Betul lah. 4 perkara. Sesiapa yang diberi, maka sungguhnya dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dan telah memperolehi habuan darinya. Pertama, sifat wara' yang memeliharanya daripada perkara yang diharamkan Allah. Kedua, akhlak yang baik yang menjadikan manusia hidup seronok dengannya. Ketiga, bersifat yang boleh menolak kejahilan oleh orang yang jahil. Keempat, isteri yang salihah yang menolongnya dalam urusan dunia dan akhirat. Itulah hasanah dunia. Ini 4, insyaAllah kita sambung baca minggu depan, ya. Minggu sesi berikutnya sampai mana? 4 perkara. Siapa diberi, bagus. 4 perkara yang kalau diberi, maka sungguhnya dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Iaitu rumah banglo besar, kilang tapai, lagi apa? Sertifikat tinggi. Itu tak disebut pun dekat sini. Tak disebut dekat sini, ya. 4 perkara apabila kau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dengannya dirimu terpandu, amalmu terjaga, akhiratmu terpelihara. Duniamu pun juga tidak boleh ditipu oleh ahli dunia, tak ada boleh ditipu oleh dunia itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Siapa dapat sungguh dia telah diberi kebaikan dunia akhirat. Banglo yang tak sebut pun dekat sini, ya. Banglo, kereta menjulur, apa lagi? Kebun buluh, macam-macam lah semuanya itu. Itu hanya buat kau di akhirat nanti bukan gembira, bahkan mengeluh. Kenapa orang sebut mengeluh? Pasal pada perkataan lo, kok gini? Mengadu. Dia mengadu sebab dia mengadu-ngadu. Mengadoi, adoi. Jadi dia asyik mengadoi aja. Mengeluh pasal asyik kok gini? Lo, kok gini? Itu namanya mengeluh. Agaknya lah, ya. Daripada asal bahasanya. Jadi jangan mengeluh pasal cuma banyak ngeluh. Wallahu a'lam bissawab. Nanti hall Pak Sumit bulan berapa? 11. Kita pergi ramai-ramai insya-Allah. Bagus tau, ada orang saleh ni, dia menjalinkan kita juga tau. Tak semena-mena kita nak pergi Kedah bikin apa? Nak tengok sawah padi pun, tengok gambar pun dah cukup. Saudara mara pun tak ada pergi sana. Makanan pun lebih kurang kita. Pasal ada wali-wali ni, ada acara dia, kita pergi susah payah. Ada dapat can berjalan-jalan. Orang Malaysia nak masuk Singapura, ada apa? Saudara mara kadang-kadang dah tak tahu duduk mana. Mahal shopping centernya, duitnya berkali ganda duit kita semua. Nak masuknya pula susah dengan jam. Nasib baik ada Habib Noh. Paling tidak kena ziarah Makkah Habib Noh. Ada kursus dekat kuliah kat Masjid Sultan. Dapat juga kita orang-orang awam ni masuk ke negeri orang, dapat tengok sana begitu. Saya dekat sana, tuan-tuan ikut, dapat begitu, ya. Begitu orang saleh. Macam kita pergi jauh-jauh Terengganu kan jauh. Pasal ada Tok Kepala, pasal ada Habib Husin. Yang kita pergi, jadi kita bukan hanya dengan si almarhum tu tau.
Dengan kita ada sahabat, ada networking di Penang, di Kedah, di Terengganu, di Jawa, di mana semua tu. Allah, semua tu. Memanglah orang salih ni dia menjalinkan antara umat ya. Dia dah mati pun lantaran dia punya acara-acara, kita jadi travel. Kita travel, jauh perjalanan, luas pandangan, banyak pengalaman ya. Jadi kita bilang pasal ada mereka, kita jadi travel ke sana kemari, travel ke sana kemari. Subhanallah, ada sebab, ada purpose untuk travel. Tak asal-asal pergi Kedah, dia lebih kurang macam Johor juga. Kalau tak asal-asal nak pergi Bogor, nak pergi mana, tak kuasa pula ya. Ada keperluan, barulah pergi. Dan semuanya ada keperluan. Wallahu alam. Alhamdulillah.